Baiklah, kali ini aku nak teruskan siri bedah movie daripada sudut perspektif psikologi macam biasa. Dan movie kali ni sebenarnya aku dah lama jugalah aku take time untuk aku ulas sebab dia berat, iaitu movie Dr. Sleep. Jadi alhamdulillah aku dah habiskan sebelum puasa lagi. Dan ni dah seminggu puasa, jadi aku ulas lah. Okey, dari segi psikologi ni macam mana, apa mesej yang nak disampaikan dalam filem ni. Aku tak akan ulas dari segi novel dia, macam mana cerita asal dia tu aku tak baca. Aku just review movie tahun 2019 itu sahaja. Terbitkan pada tahun 2019 dan dipengarahkan oleh Mike Flanagan. Terbitan dia Warner Bros Picture. Dia mengaut keuntungan dalam 72.3 million dan agak banyak jugalah keuntungan dia. Dan dari segi ulasan daripada IMDb 7.3/10, Rotten Tomatoes 78% dan Metacritic 59%. Dan pengguna user Google di kalangan orang biasa 86%. Jadi movie ni dia punya review dia agak tinggi, pujian dia. Filem ni ditulis asalnya cerita ni oleh Stephen King, penulis novel horror psychological thriller yang terkenal lah dekat US. Dan novel-novel dia banyak diadaptasikan menjadi sebuah filem, antaranya Dr. Sleep ni lah. Dan pelakon utama dia adalah Ewan McGregor sebagai Danny Torrance, iaitu budak kecil yang trauma tu. Kemudian Rebecca Ferguson sebagai Rod the Hat, iaitu musuh kepada Danny Torrance dalam cerita ni. Dia shiner lain, dia ada banyak shiner. Kemudian Clear Curran oleh Abra Stone, iaitu kawan baik kepada Danny Torrance. Jacob Tremblay dan lain-lain tu lah. Okay. Tapi dalam cerita ni sebenarnya banyak highlightkan 3 watak penting. Danny Torrance, Ross dengan Abra Stone sebenarnya. Kawan Danny Torrance tu, itu pun sebenarnya banyak membantu membangunkan cerita ni lah, untuk membina karakter Danny Torrance. Cliff Curtis sebagai Billy Freeman, dia dah banyak tolong Danny Torrance untuk dia wake up daripada dia punya trauma tu dan jadi yang lebih baik. Okay, cerita ni sebenarnya dia kesinambungan daripada filem The Shining era 80-an macam tu, 90-an aku tak ingat, tapi aku pernah tengok cerita tu. The Shining yang bapak dia berkampak tu kan. The Shining ni cerita dia pasal bapak dia ni seorang yang sangat ketagih kepada alkohol dan bermasalah lah. Okay, sangat bermasalah dan dia tak ada kerja dan dia menetap di sebuah hotel yang bernama Overlook. Okay, hotel ni amat menyeramkan dan sepanjang dia duduk dekat hotel tu dia berhalusinasi. Dia tak siapkan penulisan dia pun. Masa tu dia nak buat projek penulisan cerita hantu tapi dia tak siap pun. Dia sendiri yang hantu tu sebenarnya. Jadi benda ni menghantui Danny Torrance lah, sejak dia kecil lagi dan dia duduk dengan mak dia time tu. Dan bapak dia masa tu gila lah, psikotik. Psikotik ni maksudnya berhalusinasi, nampak benda pelik-pelik, nampak hantu apa semua. Tapi dalam cerita ni hantu tu memang ada lah. Okay? Tapi secara bahasa ilmiahnya psikotik, orang yang berhalusinasi. Kerana kegiatan dia ataupun dia selalu addict kepada alkohol. Okay, alkohol. Dan cerita tu dia menggambarkan bagaimana seorang kanak-kanak yang bernama Danny Torrance struggle untuk berdepan dengan dia punya trauma ketika mana bapa dia mendera emosi si isteri, si mak dia tu kan. Macam mana bapa dia nak bunuh dia. Semua tu zaman kecil. Patutnya zaman kecil kita banyak bermain kan, bonding, attachment, itulah yang sepatutnya. Tapi dia tak dapat benda tu lah. Dan bapa dia mati ketika dia kat hotel tu Overlook dan habis macam tu saja. Kemudian pada tahun 2019
Stephen King dengan Mike Flanagan bangkitkan cerita Dr. Sleep pula. So Dr. Sleep ni dia kesinambungan, iaitu versi Danny Torrance ni dah besar, umur dia dah 30 lebih ke 40 lebih macam tu. Jadi dalam fasa-fasa awal cerita ni, scene yang awal tu, yang aku nampak Danny Torrance ni dia membesar dalam keadaan addict alkoholik macam bapak dia. Dia jadi macam bapak dia balik. Dia ulang balik benda tu. Sebab itulah model yang dia nampak. Mungkin lah. Dan satu ketika dia ditegur oleh satu dia shine dalam diri dia, kawan dia dalam dia punya memori. Shine ni macam kuasa power yang ada pada Danny Torrance dan beberapa orang dekat dunia. Dia ditegur dan sejak tu lah dia rasa hidup dia sangat teruk lah. Alkohol, tak ada kerja, merempat, seks bebas dan sebagainya, dan dia terkesima dengan benda-benda tu. So dia pergi berhijrah. Dan dia berhijrah, dia jumpalah dengan kawan baik dia ni, Billy Freeman. Mula-mula dia kenal kat tepi jalan je. Lepas tu Billy tawarkan dia tempat duduk, tempat tinggal dan offer kerja-kerja yang basic, macam kerja-kerja kemanusiaan lah, kerja kebun. Lepas tu daripada situlah Danny Torrance rapat dengan Billy dan jadi kawan baik. Dan kat situlah kebetulan kawan baik dia ni, Billy ni, offer dia untuk menangani isu ketagihan. Dan daripada situlah dia cuba untuk overcome dia punya masalah tu, untuk dia selesaikan masalah tu, dan akhirnya dia bebas lah selama 8 tahun dalam sesi terapi, kaunseling berkelompok bersama kawan-kawan dia. Vibe sangat positif dan dia berjaya lah. Dan dalam scene tu pun dia cakap yang dia buat semua ni untuk dia ubah, dia break the cycle daripada zaman bapak dia, Jack Torrance. Nampaklah dekat situ keikhlasan hati dia berubah sebab dia nak hentikan. Dia sayang bapak dia, tapi malangnya bapak dia hidup dalam circle ketagihan. So mengakibatkan banyak masalah-masalah yang terjadi lah. Dan selepas daripada itu, dia ditegur oleh The Shine lain, iaitu Abra, kawan dia, budak kecil lah. Dan yang menariknya, Abra ni, dia walaupun dia budak kecil, tapi dia sangat yakin dan sangat semangat lah, bersemangat yang tinggi, berkobar-kobar untuk lawan The Shining yang jahat-jahat. Ada satu kelompok kultus lain yang jahat, ada kuasa macam dia orang juga, tapi dia gunakan cara tu jadi jahat lah. Tapi kalau Abra ni dia baik, Danny Torrance ni pula baik. Tapi apa yang membezakan Danny Torrance dengan Abra ni ialah keyakinan diri. Okay, Danny Torrance lahir daripada sebuah family yang trauma, yang tak selesai, unfinished business, traumatic, post-traumatic disorder. Bapak dia pembunuh, alkoholism, dia pun addict alkoholism. Mak dia struggle seorang-seorang membesarkan dia dalam keadaan yang serba sederhana. Tetapi Abra, yang untungnya dia dibesarkan dalam sebuah family yang secure attachment, bonding life. Ada keakraban, kekeluargaan, kekitaan dalam family dia. So itu yang membezakan Abra dengan Danny. Itulah yang aku nak tekankan kat sini, bahawa setiap orang ada kelebihan tau. Macam Danny Torrance ni, dia ada kelebihan The Shine. The Shine ni kuasa yang dia boleh faham daripada sudut pemikiran psyche dia. Dalam bahasa istilah Carl Jung, dia pernah cakap benda ni psyche. Tapi tak sama lah macam dalam paper Carl Jung tu. Tapi ni aku sebut lah psyche, maksudnya daripada otak, daripada naluri spiritual. Danny ada kelebihan tu, Abra pun sama. So yang membezakan dia adalah cara mereka dibesarkan. Dan Danny sangat merendah diri, humble sangat sampai dia tak nak buat sesuatu. Dia nak pendam je benda tu. So benda tu tak berapa bagus lah. So Abra ni seolah-olah menunjukkan kepada Danny daripada satu sisi yang lain, apa yang dia boleh buat, apa yang dia boleh buat terhadap dunia ni, apa yang dia boleh contribute, dia boleh sumbangkan, iaitu lawan lah The Shining yang pembunuh ni.
kumpulan kultus ni. Dekat situlah yang aku nampak lah dia beza di antara mereka berdua. Dan kalau kita tengok Danny Torrance bila dia baik dengan Billy, dia kawan baik, dia bersama-sama, aku nampak lah dia overcome dia punya traumatic past. Dan aku terus teringat perbicaraan Dr. Gabor Max dengan dia punya podcast dia tentang dia kaitkanlah trauma waktu kanak-kanak ni ada kaitan besar dengan masalah ketagihan. Ketagihan ni bukannya substances je, bukan benda-benda pengambilan yang terlarang macam dadah, ganja, opioid, heroin, arak, rokok tu semua. Bukan tu je tau. Addiction ni termasuk behavior, tingkah laku kita. Macam contoh menonton pornografi yang melampau, fitness addiction. Ada fitness addiction sampai buah pinggang rosak, terlalu addict. Addict ni benda yang berlebihan sehingga benda tu yang kontrol hidup kita, bukan kita yang pilih. Apa-apa pun benda tu sebenarnya tak bagus lah. Kita yang patutnya kawal keadaan kita, bukan keadaan itu yang mengawal kita. So bila keadaan itu yang mengawal kita, maka itu dianggap sebagai addiction yang perlu dirawat lah menurut Dr. Gabor Max. Okey, seterusnya tentang macam mana cerita ni dinamakan sebagai Dr. Sleep. Sebenarnya sebab semenjak dia join persatuan kaunseling berkelompok dengan kawan dia Billy tu, dia ditawarkan kerja sebagai penjaga rumah sakit orang tua lah. Dan kat situlah dia boleh nampak orang tu dah nak mati. So orang-orang tua-tua kat situ kebanyakannya panggil dia Dr. Sleep sebab dia suka tenteramkan orang yang dah nak meninggal dunia. Biasanya orang yang dah nak meninggal dunia ni, dia akan meracau, resah, gelisah, anxious. So kat situ dia tenangkan orang tu. So menarik lah dia punya tajuk dia Dr. Sleep. Tapi sebenarnya tak ada kaitan sangat pun. Dia kesinambungan daripada The Shining. Sebenarnya cerita dia pasal Shining dia tu. Dia lawan kumpulan kultus yang ada Shining juga. Dan sampailah dia berjaya bunuh. Okay. Dan aku tak nak cerita lebih-lebih apa tu Shining, apa benda di sebalik tu, falsafah, psyche dan horror tu. Korang boleh tengok sendiri. Aku cuma nak ulas dari segi general dan psikologi lah. Dan kalau korang ada masalah addiction, cerita ni sebenarnya sesuai lah untuk korang tengok dan hayati. Dia ada banyak cerita pasal apa kaitan trauma kanak-kanak dengan addiction kau waktu kau dewasa. Okay, macam aku sendiri, aku dapat rasa lah dalam cerita ni macam mana bapa arwah ayah aku pernah hadapi. Begitulah yang aku rasa, iaitu trauma keseorangan. Aku rasa benda tu ada kaitan dengan arwah bapa aku. Ketika mana arwah bapa aku dulu sebelum ni dia menduda 10 tahun lama. Dan dalam masa 10 tahun tu, masa tu aku kecil lagi, aku budak darjah berapa dah, sekolah rendah lah sampai sekolah menengah. Aku saksikan sendiri dah apa efek loneliness tu terhadap kesihatan bapa aku dan gaya hidup dia. Dan sebab itulah ayah aku meninggal awal. Dan aku juga sedang menghadapi fasa loneliness, di mana aku PJJ dengan isteri aku agak lama. Tak adalah lama sangat, tapi benda tu efek lah. Sebab aku kahwin zaman pandemik. Okay, bukan aku PJJ yang zaman dulu-dulu tu. Dulu-dulu tu lain, tapi kesan pandemik ni memang agak dahsyat juga kepada semua orang, bukan aku je. Dan macam mana aku nak overcome benda yang terjadi kepada bapa aku tu? Aku bina self-care, penjagaan diri yang optimal, mindfulness, jumpa psikologis. Itulah cara aku. So aku belajar daripada Danny Torrance, aku jumpa psikologis. Danny Torrance pun jumpa kawan dia, ada yang seorang tu kaunselor kelompok, community kelompok yang ada addiction. Jadi cerita ni memang sedih dan bermakna, dan korang kena hayatinya.
dan fahami masalah addiction. Selalu orang tengok addiction ni dengan penuh kehinaan. Orang kata, alah ni isap dadah ni semua tak guna, isap minum arak ni apa semua tak guna. Memang dari segi zahir kita benci dengan orang-orang yang buat jenayah, minum arak semua ni kan. Tapi kalau kita lihat the whole circle dia, sebenarnya menyedihkan. Hidup orang macam ni sangat pilu. Dia berasal daripada keluarga yang tak supportive ataupun neglected emotional. Okay, seperti mana dikatakan oleh Dr. Gabor Mack, kita jangan melihat masalah addiction ni cuma dalam isu perundangan. Kita kena lihat dia daripada kacamata psikologi yang lebih luas dan mencapah, iaitu trauma kanak-kanak. Kata Freud, ahli psikologi psikoanalisis, kata trauma membina motivasi waktu kita dah dewasa. Seperti Danny Torrance lah, dia teringat bapak dia alkoholism, tapi dia tak nak jadi macam bapak dia, walaupun dia dah pun menjadi alkoholism. Macam mana dia break the circle? Dia putuskan kisah tu, dia putuskan circle tu dengan dia berjumpa kaunselor dan dia tukar kawan. So, how about you? Macam mana dengan kita semua? Kalau kita ada masalah dalam family, kita ada masalah yang lepas-lepas, apa usaha kita untuk ubah? So, tanya pada diri dan selamat menonton filem ni. Okay? Terima kasih.